saya teruskan sharing saya pada malam ni, iaitu bertajuk sistem pertahanan yang melibatkan, yang akan bercerita tentang Lindsay dan juga pensijilannya. Okey. Lindsay dan immunity, pensijilan. Apa maksud, apa yang kita boleh faham tentang sistem pertahanan badan ialah keupayaan badan dalam menangkis serangan penceroboh yang boleh mengakibatkan kemerosotan kesihatan. So kan dalam kehidupan kita hari ini, banyak sangat penyakit yang timbul dari hari ke hari, dari hari ke hari. Jadi apakah langkah yang kita boleh ambil untuk mengelakkan kita daripada jatuh sakit? Sebenarnya tak ada cara lain selain daripada memastikan imun sistem kita dalam keadaan yang betul-betul berfungsi, betul-betul bijak, betul-betul kita tak panggil sangat tak panggil kuat, tapi kita nak imun sistem kita dalam keadaan yang uh, dipanggil sebagai immune modulation, okey? Kenapa tak boleh tekan tu? Okey, jom kita fahami dulu secara ringkas 6 sistem dalam badan kita. Okey, sebab ini gambar ni dalam OPP slide muka surat yang ke-6. Okey, kita belajar apa sekalipun kalau kita jatuh sakit, kita tak kisah penyakit apa pun, kita sebenarnya tahu yang setiap penyakit itu mesti ada jalan keluarnya. Dan di sini kita akan belajar tentang macam mana kita nak menjaga kesihatan. Maknanya macam gini, setiap penyakit tu kan dia terlibat dengan ada 6 sistem yang dalam badan kita ada 6 sistem. Okey. 6 sistem ni berkait dengan penyakit-penyakit yang kita dapat. Okey, untuk malam ni saya sebenarnya akan merujuk kepada, akan menekankan tentang sistem pertahanan yang menjadi salah satu daripada 6 sistem yang ada dalam OPP slide ni. Selain daripada selalunya yang kita akan belajar tentang sistem pernafasan, sistem saraf, sistem peredaran, sistem penghadaman, sistem rembesan dan metabolisme. Tapi untuk malam ni kita akan belajar tentang sistem pertahanan yang melibatkan organ yang dipanggil sebagai hati. So hati inilah center kepada kesihatan dalam tubuh badan kita. Okey? Kalau hati ini kita tidak uruskan dengan betul, makanya semua penyakit yang timbul akibat kemerosotan fungsi organ ni kita tak dapat selesaikan. Jadi sangat penting untuk kita bila kita jatuh sakit, kita mengurus punca kepada sesuatu penyakit itu. Okey. Kalau kita sebut sistem pertahanan kalau melibatkan dari segi organ contoh-contoh saya boleh tunjukkan dalam gambar raja ni, contohnya seperti tonsils dan adenoids, lymph nodes, lymphatic vessels, limpa, Peyer's patches ni ada dekat kita punya usus. Lymph nodes, ini sama juga, lymph nodes dan lymphatic vessels. Bone marrow ialah salah satu daripada kita punya immune system, yang mana malam ni yang kita nak bercakap tentang Lindsay dan juga pensijilannya tadi akan melibatkan kita punya sel-sel immunity yang terhasil di bone marrow, iaitu kita punya sum-sum tulang. Ataupun kalau kita nak mudah faham, itu ialah kita punya kilang untuk menghasilkan darah. Okay? Selain daripada tu, appendix, thymus dan juga, okey, ini lymph nodes ini yang tadi jugalah kan. Okey. Okey. Hati, kalau cakap pasal hati, maksudnya kita sedang bercakap tentang immune system. Dalam badan kita, kita semua dah tahu, dalam kelas-kelas yang sebelum ni, Kak Ina pun selalu memberitahu kita sebenarnya ada 2 organ yang kita perlu urus dalam menjaga kesihatan, iaitu pertama sekali organ hati itu sendiri, dan bermula dengan kita punya saluran gastrousus yang menjadi sistem imun terbesar dekat dalam badan kita, lingkungan dalam 70% kat situ. Okay, cuma malam ni kita tak cerita pasal organ-organ, kita nak cerita pasal sel-sel immunity yang akan melibatkan hati. Okay, sebab salah satu daripada sistem dalam badan kita yang
dipegang ataupun dikawal oleh hati ialah memang sistem pertahanan tu sendiri. Selain daripada 3 sistem yang dekat bahagian bawah ni. Okay? Jom kita kenali kata kalau kita ni tadi kita tak kenal maka kita tak cinta kan. Kita selalu dipesan untuk kenali hati kita supaya kita pandai ataupun kita boleh menghargai dan menjaga hati kita dengan sangat sepenuh hatilah. Okey. Kita kena tahu fungsi-fungsi hati sebab kalau kita tak tahu kita memang tak boleh jaga pun. Okey, antara fungsi-fungsi hati yang saya boleh sharekan dekat sini ialah pertama sekali menghasilkan protein untuk pembinaan sel baru. Jadi kalau badan kita sebenarnya ada berlaku kerosakan, okey, badan kita sendiri telah hati tu menghasilkan protein untuk kita nak bina sel-sel baru dan juga melakukan proses baik pulih dalam badan. Yang kedua ialah hati fungsinya boleh menyingkirkan racun dan juga toksik serta sel-sel mati dalam badan, iaitu bermaksud dia boleh fungsinya membersihkan darah. Jadi kalau selalu kita cakap nak sihat mesti bersihkan darah, dia mesti bermula daripada hati itu sendiri sebagai penapis darah nombor 1 dalam badan. Penapis darah nombor 2 dalam badan ialah buah pinggang. Jadi yang perlu dijaga ialah penapis nombor 1 tu dulu. Sebab kalau penapis nombor 2 iaitu buah pinggang sudah bermasalah, gagal menapis dengan sempurna, bermaksud hati kita sendiri pun sudah ada problem dalam penapisan darah. Sebab tu darah yang keluar daripada hati, yang ditapis oleh hati tu tadi darah yang tidak berkualiti. Maksudnya darah yang kotor, darah yang pekat, darah yang penuh dengan segala yang tidak diperlukan oleh badan kita yang menyebabkan kita gagal menerima oksigen dan nutrisi yang secukupnya dalam badan. Okay? Yang ketiga, hati berfungsi menyimpan dan membekalkan nutrien. Jadi store ya, dan juga store kepada vitamin, minerals yang diperlukan. Sebab tu kalau kita nak makan ambil apa-apa suplemen sekalipun, kita kena pastikan suplemen itu, iaitu makanan tambahan itu tidak akan membebankan hati kita. Yang seterusnya, hati menghasilkan hempedu sebagai tujuan pencernaan dan penyerapan zat makanan. Hati juga buat darah selain daripada sumsum tulang tadi sebagai kilang darah kita, hati pun buat darah, hati juga buat hormon, hati juga buat kolesterol. So kolesterol baik ke kolesterol jahat ke, semua tu dihasilkan oleh hati kita sendiri. Jadi kalau kolesterol tadi dalam keadaan yang tinggi, bermaksud hati sudah ada isu kat situ. Kita kena urus hati tu tadi supaya kolesterol yang dihasilkan oleh hati kita seimbang ya. Okey. Seterusnya, hati tempat menyimpan dan membekalkan tenaga, membunuh kuman ataupun virus dengan menghasilkan antibody. Okey, ini adalah topik kita pada malam ni. Yang seterusnya, ini tambahan menghasilkan sel pembekuan platelet darah, menukarkan glukos kepada glikogen, memecahkan lemak untuk kegunaan tubuh dan menjalankan lebih daripada fungsi kimia dalam badan. In fact, saya ada baca 2000 pun ada, tapi tak apalah, yang penting kita tahu memang fungsi hati itu sangat-sangat banyak dan sangat-sangat penting untuk kita menjaga hati kita, kerana apabila kita punya hati tadi gagal, makanya biasanya kita tak boleh bertahan lah Okay. Jadi kalau kita cakap pasal sistem pertahanan dalam badan, bermaksud apa-apa saja bentuk penceroboh ataupun patogen, okay, seperti virus ke, bakteria, kulat, okay, parasite, even cacing ke kan, itu semua akan dimusnahkan oleh kita punya sistem pertahanan yang pastinya tak dapat lari daripada kualiti ataupun fungsi hati yang sangat mantap dan sangat bagus. Okay? Fakta tentang hati. Tadi kita belajar tentang fungsi hati. Sekarang ni fakta tentang hati. Sebab kalau kita tak kenal, maka tak cinta. Nak tahu juga, tadi kita tahu pasal fungsi hati. Apa yang hati buat untuk kita kan. Yang ini apakah
ciri-ciri hati yang kita perlu tahu supaya again kita akan belajar untuk menghargai dan mengelakkan daripada membuat kerosakan kepada hati kita sendiri. Okay? Yang pertama, hati ialah organ terbesar dalam tubuh manusia. Kalau dalam tubuh manusia memang itulah organ terbesar. Tapi kalau di luar badan, kulit ialah organ yang terbesar. Yang kedua, hati memberi kesan kepada hampir semua proses fisiologi badan. Sebab tu dalam 6 sistem badan tadi tu, 3 daripadanya dipegang oleh hati. Jadi kalau hati mengalami kemerosotan fungsi dia ataupun hati kita lemah, hati kita tak kuat kan, memang akan memberi kesan kepada keseluruhan kita punya tubuh badan. Next is organ hati ialah organ terpenting tapi tak mendapat perlindungan yang sewajarnya. Ya betul, sebab selama ni pun kalau kita pergi ke hospital ataupun kita pergi ke klinik, kita memang tidak ditekankan langsung pun tentang organ hati. In fact, saya pun masa berkenalan dengan Chuang Ho tahun 2012, itulah kali pertama saya mula bukan tak pernah dengar pasal hati, tapi dari situlah sebenarnya baru saya tahu yang hati ni sangat-sangat penting dan perlu untuk kita buat sesuatu untuk kembalikan balik fungsi hati kita yang telah kita sendiri rosakkan. Okey? Hati juga organ yang paling senyap kerana dia tidak ada saraf. Jadi kalau dia sakit sekalipun, kita tak rasa kecuali dia dah sampai ke tahap yang betul-betul dia tu yang sakit, okay? Barulah kita tahu yang sebenarnya hati kita dah lama menanggung beban kerana kita sendiri mengabaikan hati kita. Okay. Next is hati memainkan peranan utama di dalam badan, menapis lebih 1 liter darah setiap minit. Organ yang paling sibuk, macam saya bagi tahu dekat slide sebelum tadi, pelindung utama tubuh badan, jika ianya rosak kesannya boleh menyebabkan kematian. Sebenarnya slide ni memang dah selalu dah kita tengok, cuma saya ulang kaji je, okey? Okey, yang ini ialah fakta tentang hati. Hati ialah a great chemical factory, maksudnya kalau kita nak cakap dia ialah kita punya farmasi dalam badan yang terhebat sekali. Maksudnya kalau hati ni tadi dalam keadaan yang sangat bagus, dia akan mengeluarkan ubat-ubat yang bersepadan dengan penyakit yang kita dapat. So inilah memang the best farmasi yang patut kita jaga, okey? Beratnya ialah 1.2 hingga 1.5 gram untuk orang dewasa, lebih kurang 1/50 daripada berat badan kita orang dewasa lah. Okey. Ada pepatah Cina yang mengatakan kalau hati kita ni sihat, hidup kita pun berwarna-warni. Okay? Tapi kalau hati kita sakit, hidup kita hitam putih. Jadi kita boleh pilih, kita nak hati yang nak kehidupan yang berwarna-warni ataupun kehidupan yang hitam putih tu tadi. Kalau nak kehidupan hitam putih, maka bolehlah kita abaikan kesihatan kita. Tapi tak ada orang pun kan nak kehidupan yang hitam putih. Jom kita belajar macam mana cara. Kalau kehidupan tadi sekarang ni tengah hitam putih, mari kita belajar macam mana nak dapatkan kehidupan yang berwarna-warni itu. Okey. Kita nak mula masuk kepada sistem pertahanan dalam badan kita yang melibatkan sel darah putih. Sel darah putih ni tadi dihasilkan di som-som tulang. Dia juga dipanggil sebagai leukosit ataupun kalau English akan dipanggil WBC lah. Yang ini sebenarnya kalau dalam buku saintifik kita boleh baca di bab yang ketiga berkenaan dengan immune modulation, peranan ganoderma dalam immune modulation. Okey, sel-sel immunity. Sel-sel immunity kita terdiri daripada 4 sel. Okey, yang pertama sekali ialah, ini kalau kita sebut sistem pertahanan badan kita dibahagikan kepada 2, iaitu barisan yang pertama yang terdiri daripada fagosit dan juga sel pembunuh semula jadi. Barisan kedua terdiri daripada sel T dan juga sel B yang akan menghasilkan antibody. Tak apa, yang ini kita tengok sekali lalu dulu, nanti
slide yang seterusnya akan di-explain lebih terperinci sikit lah. Okay? Yang ini ialah saya boleh tunjukkan kita punya sel-sel darah putih, yes, darah putih, tapi yang diberi nama ada yang granulocyte dan agranulocyte. Okay, contohnya kalau katakan macam phagocyte tadi, phagocyte, okay, neutrophil ini dia dalam kategori phagocyte. Kalau untuk lymphocyte ni tadi, ini dalam kategori sebenarnya sel T dan sel B itu ialah lymphocyte. Antara neutrophil dengan lymphocyte ni kita sebenarnya memang ini saja dua yang dititik beratkan lah. Yang lagi tiga ni tak dititik beratkan sangat, bukan sebab mereka tak penting, tapi sebab mereka ni dia kalau buat kerja tu dia memang diam-diam dan dia di balik tabir je. Okay, dari mana saya dapat info tentang ni? Saya dengarlah daripada hematologis kan, pakar darah tentang sel immunity dalam badan kita, tapi di sini tak ada disebutkan natural killer cell. Nanti kita akan cerita pasal natural killer cell. Okay. Untuk kita nak kenal sel immunity kita akan cuba bagi model lah macam Kak Ina selalu tunjukkan. Senang kita nak faham macam mana setiap sel-sel immunity ni tadi dia berfungsi dalam badan kita. Okay. Barisan pertama kita boleh bagikan, barisan pertama terdiri daripada phagocyte. Phagocyte ni dia umpama macam polis peronda. Barisan kedua ialah sel pembunuh semula jadi. Yang ini memang dia lebih bijak lagi kalau nak dibandingkan dengan polis peronda. Sebab tu saya gunakan gambar yang macam itulah, smart, nampak bijak, tangkas. Memang kata pembunuh yang, macam mana kita nak sebut? Pembunuh yang tangkas bang Okey. Untuk barisan kedua terdiri daripada sel T dan juga sel B. Okey. Sel T dan sel B ni tadi dia akan terlibat sekiranya barisan yang pertama ni tadi gagal menjalankan fungsi mereka dengan sempurna, barisan masa tu baru barisan kedua ni akan terlibat. Okey. So kalau barisan pertama ni saya ceritakan serba ringkas macam mana apa yang dipanggil sebagai phagocyte tu. Okay. Phagocyte ialah sel pertahanan barisan pertama. Dia boleh bertukar bentuk untuk menghapuskan kelompok virus dan bakteria atau bakteria. Namun kebiasaannya virus yang menyerang badan berkuantiti terlalu banyak. Phagocyte tak dapat menghapuskan kesemua virus dan bakteria itu dan memerlukan bantuan sel-sel immunity tambahan. So betul lah kalau kata kita diceroboh, badan kita dicerobohkan. Kalau macam bakteria yang masuk ataupun kuman ke macam virus ke bakteria ke yang masuk dalam badan kita tu, dia tak banyak sangat okey untuk phagocyte tadi memusnahkan sel-sel yang kita panggil patogen tu tadi. Tapi kalau dia banyak sangat, memang phagocyte tak mampu untuk melawan penceroboh yang masuk tadi, musuh yang masuk tadi, lalu dia akan minta bantuan daripada sel-sel immunity. Sel-sel immunity tambahan iaitu sel T dan juga sel B. Tapi selepas phagocyte ni tadi dia buat kerja dia, natural killer cell pun akan buat kerja. Okay? Natural killer cell ni ialah barisan pertahanan pertama juga yang mampu mengenal pasti sel-sel yang dijangkiti. Bakteria, virus dan juga dia ialah kita panggil sebagai sel anti-cancer, pemberian Tuhan, God given anti-cancer cell. Sebabnya NK cell ni dia berfungsi untuk memusnahkan sel-sel kanser ataupun sel-sel yang mutasi ataupun sel-sel yang jahat yang dekat dalam badan kita, okay, supaya kita boleh menang dalam peperangan immunity tu. Okay, yang ini memang khas untuk kanser punya isu selain daripada patogen-patogen yang lain. Okay. Untuk barisan kedua,
Saya gunakan gambar Avengers ni. Barisan kedua ni dia akan terlibat macam tadilah. Kalau katakan yang sel phagocyte dan juga natural killer cell tadi, dia tak boleh menghapuskan kuman yang masuk ataupun bakteria ke virus yang masuk dalam badan, maka sel T akan mengambil tugas untuk membanteras ataupun memusnahkan patogen yang masuk tu. Okay. So sel T ni kita boleh bahagikan kepada dua. Satu sel pembantu T ataupun kita sebut sel T helper, okay? Apa cerita tentang sel pembantu T ni? Apabila virus menceroboh badan, sel pembantu T ni, TH ni dia akan berpecah menjadi sel TH1 dan TH2. TH1 mahir dalam mengenal pasti serta mengingat pelbagai patogen, faktor penyebab penyakit, kemudian akan keluarkan perintah untuk menangkap berdasarkan sifat sel patogen. Pada hari kelima, sel pembantu T akan bertambah bilangannya dan lebih banyak perintah dikeluarkan untuk membunuh semua virus. Masalahnya, kadang-kala sel pembantu T boleh tersalah. Ia menghapuskan sel-sel yang normal lalu menyebabkan terjadinya penyakit autoimun. Kat sinilah yang berlaku, selalu dekat sel T ni dah yang berlaku kecelaruan immunity. So, Lindsay nanti dia berperanan untuk melaraskan semula immunity yang bercelaru tu tadi. Okey. Untuk sel T beracun, ini dipanggil TC, cytotoxic cell T. Okay? Sel pertahanan di barisan kedua juga, kemahirannya ialah membunuh patogen mengikut perintah yang telah dikeluarkan. Namun, kadang-kadang juga tersalah bunuh sel-sel yang sihat. Sekiranya keadaan ini berlaku, ia boleh mengakibatkan imuniti badan menjadi terlalu agresif atau terlalu sensitif. Okay. Untuk barisan yang kedua, selain daripada sel T tadi, ialah sel B. Sel B menghasilkan senjata. Memang sel B ni tukang keluarkan antibody. Okay? Antibody itu ialah senjata untuk berperang. Ia hanya membunuh patogen yang harus dibunuh sahaja. Okay. Antibody ialah protein berbentuk huruf Y atau penyepit dengan dua tangan. Kita bayangkan kalau huruf Y tu kan dia ada macam kembang dua tu kan. So itu fungsinya untuk menangkap antigen iaitu bahan yang dapat mencetus respons imun. Antigen dan patogen, kedua-dua ni ialah sebenarnya benda yang berbeza dan badan menganggapnya sebagai benda asing. Tapi badan kita yang bijak ni tadi, imun sistem yang bijak boleh mengenal pasti boleh membezakan antara antigen dan juga patogen. Okey, untuk sel T, dia ada special sikit lah kita boleh cerita dekat sini. Okay. Sel T ni, tadi kan untuk barisan pertahanan kita yang kedua. Sel T ni dia akan membelah kepada TC dan juga TH yang saya sebutkan tadi itulah. TC ni tadi ialah sel T beracun ataupun kita panggil cytotoxic sel T. TH ni pula ialah sel pembantu T. Sel pembantu T, okey. Sel pembantu T ni dia akan membelah lagi kepada dua yang dipanggil TH1 dan juga TH2. Okey, dalam peperangan immunity, TH1 ni tadi dia akan bergabung, dia akan membantu TC, manakala TH2 dia akan membantu sel B untuk menghasilkan antibody. Okey. Okay. TH ni dia ada kita panggil macam mana dia menyimpan, dia membuat kerja yang unik sebenarnya untuk manusia. Dia boleh kata dia okey, dia terima kejap. Okey, dia akan simpan data tentang patogen yang masuk tu yang dia terima daripada phagocyte tu, dia akan simpan data. Lepas tu
dia akan bagi tahu maklumat tentang patogen tu kepada sel B. Okay? So, sel B ni tadi, apa yang dia buat ialah uh, dia akan amati ataupun dia akan info yang diterima tu tadi, dia akan uh, cuba, oh sorry, abang dia terhilang. Okey, dia akan cuba untuk kaji, okey, untuk macam contohnya patogen yang masuk tu, apa kelemahan patogen tu, dan dia akan hasilkan antibody. Dia akan tukar diri dia ni kepada plasma sel untuk menghasilkan antibody, okey? Inilah kerja sel pembantu T. Okey. Dan apabila proses ini berlaku dengan sangat bagus, maka bermaksud peperangan imuniti dalam badan kita itu telah kita telah menanglah dalam peperangan imuniti itu, sebab kita punya sel-sel imuniti ni telah menjalankan tugasnya dengan sangat cemerlang, iaitu daripada phagocyte tu tadi sampai kepada natural killer cell dan juga sampai kepada sel T yang dapat dilaraskan, termasuk juga kepada penambahan sel-sel imuniti dan sampai kepada peringkat menghasilkan antibody. Okey. Jadinya kalau kita tengok dalam pensijilan yang diterima oleh syarikat, kalau kita nak masuk dalam topik Lindsay sekarang ni, ini ialah sijil yang diterima oleh syarikat daripada Kementerian Kesihatan Taiwan. Kalau kita tengok yang pertama ni melibatkan immunity, sel-sel immunity, dan yang kedua ini melibatkan cara macam mana macam pembuktian untuk pembuktian ke atas hati, okey? Jadi yang pertama sekali biasanya kita akan mula dari bawah lah, sebab bila kita makan Lindsay tu tadi boleh mengaktifkan phagocyte. Okey? Phagocyte ni akan jadi sangat banyak. Bila sangat banyak, barulah kita boleh menang dalam melawan penceroboh tu tadi ataupun melawan musuh tu tadi. Okey? Yang kedua, Lindsay dapat mengaktifkan sel pembunuh semula jadi. Sel pembunuh semula jadi ni tadi natural killer cell lah. Yang ketiga, Lindsay ataupun kalau nak nama tepatnya ialah Jungian Ganoderma dapat melaraskan fungsi sel T. Okey, dapat melaraskan fungsi sel T ni sebenarnya kita nak cakap pasal antara TH1 dengan TH2 tadi. Kalau TH1 itu lebih tinggi daripada TH2, itulah yang sepatutnya berlaku. Sebab kalau TH1 dia rendah daripada TH2, maksudnya akan berlaku alergik kat situ. Sebab masing-masing tengah sibuk berperang, boleh menyebabkan berlaku keadaan kucar kacir dan menyebabkan berlakunya alergi atau contohnya macam asma kan. Tapi kalau bila kita makan Lindsay, TH1 dia boleh meningkatkan imun sistem, tapi dalam masa yang sama TH2 tadi dia boleh buatkan imun sistem kita cool supaya tidak berlaku kecelaruan immunity. Okey. Untuk yang kedua iaitu mempergiatkan kuasa penambahan sel-sel immunity, yang ini tadi melibatkan sel T dan sel B juga yang bertambah dengan sangat banyak. Okay, sebab kalau kita nak menang dalam peperangan imuniti, kita kena pastikan sel-sel imuniti kita ni mesti banyak, mesti tangkas dan juga senjata yang digunakan pun mesti cepat dihasilkan. Seterusnya, sampai dapat mempergiatkan penghasilan antibody. So, ini adalah pengesahan ataupun pensijilan yang diterima oleh Jungian Ganoderma ke atas kelima-lima sel immunity sampai kepada daripada phagocyte tu tadi sampai kepada penghasilan antibody. Kebanyakan daripada produk yang ada di pasaran biasanya sampai kepada peringkat pembunuh semula jadi saja. Tapi
untuk Lindsay Xuangho, especially kalau kita nak cakap pasal Yungken Ganoderma, sebab pengiktirafan ni kita dapat pengiktirafan ni hanya diperolehi oleh Lindsay Xuangho saja yang mendapat 2 pensijilan sekaligus, termasuk juga ke atas hati, iaitu merawat kecederaan hati tikus yang telah dirosakkan dengan karbon tetraklorida. Okey. Apa yang tercatat dalam sijil ini iaitu pertama sekali Lindsay Yungken Ganoderma dapat menurunkan serum GOT dan GPT, yang mana sekiranya seseorang pesakit tu dia menghadapi isu hati, ada kerosakan hati, serum GOT dan GPT-nya pasti akan meningkat. Tetapi dengan Yungken Ganoderma boleh menurunkan serum GOT dan GPT, iaitu indeks bacaan indeks hati, termasuk juga kandungan protein dalam hati juga dapat dipertingkatkan. So ini adalah yang diperlukan oleh hati. Yang ini pula bercerita tentang sel-sel imuniti yang lima perkara tadi tu. Okey. Okey, yang dekat sini saya ceritakan pula tentang perbandingan untuk kita nampak dalam peperangan imuniti kita ada 4 strategi sebenarnya. Okey. Yang pertama sekali, bila berlakunya peperangan imuniti, pertama badan kita, sistem imun kita mesti boleh menghapuskan musuh dengan segera. Okey? Apa penjelasannya? Sel pertahanan di barisan pertama mesti menghapuskan virus dengan serta-merta. Tidak kira berapa banyak kuantitinya. Ini yang sepatutnya berlaku. Dan apabila kita makan Lindsay Xuangho, okey? Lindsay Xuangho boleh menghapuskan musuh ataupun virus dengan segera. Yang mana YK Ganoderma dapat mempergiat. Boleh nampak tak ini? Dia nampak besar tak tulisan ni? Nampak. Boleh baca? Boleh baca. Zoom sikit. Okay, dia halus sikit. Boleh baca, boleh baca. YK Ganoderma dapat mempergiat keaktifan sel pembunuh semula jadi sehingga 100% dan sel fagosit sehingga 80%. Yang ini pertama je YK Ganoderma, YK Lindsay kita dah dapat penuhi. Untuk strategi yang kedua, menambah sel immunity dengan segera. Yang ini yang melibatkan tadi sel T dan sel B. Kena ditambah dengan segera, barulah kita boleh menang. Sekiranya sel pertahanan di barisan pertama gagal menghapuskan kesemua virus, maka sel pertahanan di barisan kedua akan menyertai peperangan sebagai pembantu. Okey. YK Ganoderma dapat menambahkan bilangan sel pembantu imuniti, iaitu menambahkan bilangan sel T dan sel B supaya kuasa peperangan di barisan kedua dipertingkatkan sebanyak 50%. Untuk strategi yang ketiga, mengelakkan reaksi keterlaluan sel-sel imuniti. Apabila semua sel pertahanan terlibat dalam peperangan ini, mungkin akan menimbulkan keadaan kucar kacir kerana ada terlalu banyak sel sehingga mungkin menyebabkan tersalah membunuh sel-sel yang sihat. Oleh itu, reaksi keterlaluan sel-sel imuniti harus dielakkan. Ini yang selalunya berlaku dalam peperangan imuniti, di mana bila masing-masing semua sibuk untuk berperang, okay, boleh berlaku kecelaruan imuniti yang tadi saya sebutkan TH1 dengan TH2 tu tadi boleh menyebabkan berlakunya alergik dekat situ sebab TH2 tadi sepatutnya tak boleh banyak. Yang banyak ialah TH1 kena lebih daripada TH2. Masing-masing berfungsi secara optimum tapi TH2 tidak boleh banyak, TH1 yang perlu banyak sebab TH1 tu tadi yang nak memusnahkan patogen itu. Okey? Yang keempat, dalam peperangan strategi sepatutnya antibodi itu kena dihasilkan secepat mungkin. Okey, badan manusia mesti menghasilkan senjata dalam masa singkat. Seberapa banyak yang boleh untuk memenangi peperangan. Antibodi ni tadi dihasilkan oleh sel B. Sel B kalau dihasilkan banyak maka dia punya senjata ataupun antibodi pun mesti akan terhasil dengan sangat banyak.
Okey. Untuk YK ganoderma, ia membolehkan YK ganoderma membolehkan sel B menghasilkan lebih banyak antibody. Kalau kita makan Lindsay, okay, Lindsay Shuangho, sel B kita boleh menghasilkan lebih banyak antibody. Walaupun sel B mempunyai kuantiti yang tertentu, namun antibody dapat dapat bertambah berjuta-juta bilangannya. Okay, so ini adalah perbandingan ataupun kalau mereka-mereka yang sebelum ni tak jelas lagi tentang peperangan imuniti boleh nampak sepatutnya kalau kita nak menang dalam maknanya kita nak menjadi sihat, kita nak menang dalam peperangan imuniti tu, badan kita nak menang, kita perlu pastikan keempat-empat syarat ini sebenarnya dipenuhi. Dan macam mana kita nak dapat memenuhi syarat-syarat itu bila kita makan Lindsay, YK ganoderma, okay, bermula daripada YK1, YK2 dan Lindsay target yang lain, sebenarnya keupayaan Lindsay tersebut dapat memenuhi apa yang kita perlukan sewaktu peperangan imuniti itu. Okay. Kesimpulan, bila kita makan Lindsay, yang kita tahu dari segi pensijilannya, pensijilan yang diterima oleh Jungian Ganoderma, yang pertama ini, yang A ini ialah merujuk kepada mengatur kita punya sistem imun. Untuk bahagian B ini tujuannya ialah untuk melindungi hati. Jadi kita dapat kedua-duanya. Tadi kan masa awal-awal saya pun dah sebut sistem pertahanan kita melibatkan organ hati. Jadi dengan kita makan Lindsay ataupun kita gunakan Lindsay ni untuk merawat badan kita, dah tentu kita dapat kedua-dua perkara ini yang telah disahkan oleh Kementerian Kesihatan Taiwan. Dan seperti mana yang kita maklum, untuk makanan kesihatan hanya ada 3 negara saja yang mempunyai yang boleh mengeluarkan persijilan untuk makanan kesihatan itu, iaitu Jepun, China dan juga Taiwan. Dan untuk produk Lindsay, Taiwan ialah negara yang mempunyai rules ataupun peraturan ataupun dia punya prosedur untuk mengeluarkan untuk meluluskan makanan kesihatan tu sangat ketat. Jadi bila Lindsay Shuangho dapat pensijilan pengesahan itu daripada Kementerian Kesihatan Taiwan, maknanya kita ialah satu produk Lindsay yang sangat-sangat berkualiti, ya. Okey. So ini comel aja sebenarnya ini. Okay, sorry. Sebenarnya ini ialah Lindsay produk Shuangho yang mengandungi Lindsay dekat dalam. Comel je gambar ni, tak nampak. Okay. Nanti saya boleh tunjuk gambar yang besar lah. Okay. Melalui kajian sains yang bertaraf tinggi, Jungian Ganoderma yang mendapat akreditasi makanan kesihatan disahkan berkesan terhadap kesihatan seperti berikut. Ini adalah bukti-bukti ataupun bukti-bukti lah. Bukti-bukti yang mana Lindsay kita bukannya cakap kosong, ya. Ada buku kajian dan juga ada pensijilan. Pensijilan daripada Kementerian Kesihatan Taiwan dan nanti saya tunjukkan lagi lah daripada badan-badan yang lain. Okey. Apa yang boleh dibuat? Yang pertama tadi berkaitan dengan sistem pertahanan badan yang terlalu tinggi ataupun sistem pertahanan badan yang terlalu rendah. Maksudnya dekat sini kalau sistem pertahanan badan dia yang bersifat dua hala, bukan saja untuk orang yang berhadapan dengan isu imun sistem yang lemah, tetapi juga untuk mereka yang berhadapan dengan isu imun sistem yang terlalu tinggi, yang agresif. Okay? Yang kedua, untuk kesihatan hati, iaitu menurunkan serum GOT dan GPT seperti yang telah dinyatakan tadi dan menambah kandungan protein dalam hati. Ada orang tanya, kalau penyakit ini dengan nama yang pelbagai nama penyakit yang canggih, adakah kita boleh ataupun kita ada peluang untuk reverse, untuk dapatkan balik kesihatan kita? Sebenarnya semua penyakit boleh dibaik pulih asalkan pesakit itu diberi cukup dos dan juga cukup masa. Dan juga bergantunglah kepada berapa
berapa lama lagi hayat kita kan. Cuma isunya kat sini, kita pun tak tahu bila kita akan uh, meninggal dunia kan. Jadi selagi kita masih bernafas, walau seteruk mana pun keadaan kesihatan kita, sebenarnya kita masih ada peluang untuk dapat balik kesihatan kita tu. Jangan terus-terus cakap, contoh keadaan kesihatan kita sangat teruk, lepas tu kita bila kita diberi cadangan, kita terus cakap kita tak mampu. Sedangkan kita ada peluang untuk berusaha dekat sini sedaya mungkin, especially bila sudah dijelaskan dekat sini macam mana Lindsay syarikat bukan cakap-cakap kosong, bukan cakap syok-syok sendiri macam tu, tetapi telah mendapat pengesahan daripada badan-badan yang berintegriti dan berkredibiliti. Okay. Inilah pengiktirafan dan pensijilan yang diterima oleh Lindsay Xuangho. Selain daripada Kementerian Kesihatan Taiwan tu tadi, Lindsay kita juga mendapat pengesahan pensijilan daripada Jepun, GHFA, daripada FDA, daripada Singapura Health Sciences Authority, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia juga ada kita punya hologram dekat produk kan. Boleh tengok kan. Okey. Dapat pensijilan untuk makanan kesihatan daripada Taiwan Quality Food, halal Taiwan. Ada produk-produk Xuangho juga. Kalau untuk Lindsay memang halal Taiwan lah. Kalau produk-produk lain macam Lactoberry ke ataupun Vita King ke kan. Yang itu kan bukan Lindsay kan, tapi dihasilkan di Malaysia. Yang itu ada halal JAKIM. Termasuklah juga kopi CEO macam yang Kak Long Safida tadi ceritakan. Cuma dalam kopi CEO tu memang ada Lindsay-nya Yongkian Lindsay. Okey. Selain tu dari segi makmal pula, dari segi bukan saja kita dapat GMP, kita juga dapat pengiktirafan GLP iaitu untuk makmal dan juga ISO. Okey. Ingin dinyatakan di sini iaitu Lindsay keluaran Xuangho saja yang memiliki jaminan keselamatan dan juga keberkesanan macam dalam OPP slide kan. Untuk yang lain-lain tu kita tak pastilah. Jadi kalau kita yang kita cakap hari ini ialah memang tentang Lindsay Xuangho. Okey. Okey, sebenarnya untuk kita sihat, kalau cakap pasal hati tadi, walau macam mana sekalipun kita mesti bermula dengan sistem imun kita yang terbesar dalam badan iaitu gastrousus. Langkah pertama ke arah untuk menyihatkan badan sebelum hati kita tu tadi, okey? Yang pertama sekali, kita kena pastikan sistem gastrousus kita ni dapat melakukan kerjanya secara fitrah. Okey. Yang kita macam gini, kalau kita cakap pasal untuk sihat, formula sihat, kita perlu buang toksik dan cukupkan nutrisi. Jadi toksik yang masuk dalam badan kita tu perlu keluar hari-hari. Okey, antara laluan keluar yang patut keluar ialah mestilah melalui usus kita, iaitu kita perlu buang air besar hari-hari dan mendapatkan najis yang berkualiti. Yang kedua, kita kena buang air kecil 5 hingga 6 kali sehari dan tidak melupakan juga kentut 14 kali sehari dan berkualiti. Okey, untuk keperluan usus, apa yang diperlukan ialah kita perlukan 5 perkara iaitu probiotik, prebiotik, serat, protein, enzim dan juga air. Yang ini semua sebenarnya bukanlah benda yang kita boleh pilih-pilih. Ini ialah keperluan untuk mendapatkan usus yang sihat. Langkah kedua, kita rawat organ hati kita. Pertama sekali kita rawat gastrousus, lepas tu kita rawat organ hati. Sebab kalau sistem gastrousus kita dalam keadaan yang lemah, organ hati kita pasti akan menerima akibat. Sebab antara gastrousus ni, usus kita ni dia ada salur darah yang menghubungkan dengan organ hati. Jadi kalau kita nak dapatkan sistem pertahanan yang bagus, yang mantap tadi itu kan, kita kena pastikan kedua-dua organ ini berfungsi dengan baik. Okay, untuk merawat organ hati,
tak ada yang kita tak ada cara lain yang kita boleh gunakan di sini selain daripada kita gunakan Lingzi. Daripada hati yang keras, hati yang rosak begini boleh dipulihkan dengan menggunakan Lingzi Yunqian, okey. Setiap penyakit mesti ada penyelesaian. Tak ada satu perkara pun sebenarnya dalam dunia ni yang tak boleh selesai. Mesti ada jalan keluar kecuali bila kita dah mati. Okey. 5 keperluan sistem gastrousus kalau untuk orang yang baru masuk belum tahu, yang pertama sekali kita perlukan probiotik. Kalau kat sini kita akan gunakan lactoberry. Yang kedua kita perlukan fiber. Kat sini kita gunakan fiber lah. Okay. Ketiga, enzim kita boleh dapat daripada pollen. Enzim, coenzim. Okay. Yang keempat kita boleh gunakan soya protein sebagai sumber protein kita dalam bentuk tumbuhan. Yang kelima, untuk mendapatkan air yang cukup, selain daripada kita boleh gunakan air putih ataupun air mineral, kita boleh gunakan teh lucun. Jadi kelima-lima ini adalah keperluan yang diperlukan oleh sistem gastrousus kita untuk mendapat kualiti najis yang diperlukan. Maknanya kalau kita berak, kita bukan sekadar berak. Kita perlu berak hari-hari dan keluar juga perlu. Okay. Untuk hati, macam saya kata tadi, kita tak ada cara lain. Kat sini memang kita akan gunakan Lingzi. Okey. Lingzi kita ada dua kategori. Kategori pertama basic Lingzi, yang kedua Lingzi target. Kita boleh gunakan mana-mana Lingzi, tapi Lingzi yang mendapat pengesahan daripada Kementerian Kesihatan Taiwan tadi tu ialah bermula dengan Lingzi Yunqian. Dan kesemua Lingzi yang lain ni pun sebenarnya sama je dia punya pensijilan tu, iaitu untuk immunity dan juga untuk hati. Okey. Sekecil-kecilnya kita boleh dapatkan Lingzi daripada kopi CEO dan juga daripada teh lucun. Kopi CEO sangat diperlukan untuk onlinekan saraf. Macam tadi bila saya sebut tentang sel-sel immunity, mereka tu berkomunikasi, menghantar mesej. Okey, macam phagocyte dia akan hantar mesej kepada sel T. Masa penceroboh masuk, dia akan hantar mesej kepada sel T. Sel T akan terima mesej tu. Sel T juga akan musnahkan patogen yang masuk dan juga dia akan simpan memori tentang patogen tu supaya next time bila masuk penceroboh yang sama, antibody akan cepat dihasilkan. Okey, kalau sel-sel immunity tadi dia menghadapi masalah saraf yang tidak berkomunikasi antara satu sama lain, dah tentulah masing-masing tak boleh dapat mesej tu dengan sempurna dan badan kita tidak boleh menghasilkan antibody untuk menang dalam pertarungan tu tadi. Contoh kalau saya boleh ceritakan sedikit dekat sini, masa saya kena kanser dulu tahun 2001, okey. Kalau dalam sel darah putih tu sebenarnya kan, tadi saya dah sebutkan pasal neutrophil dan juga limfosit. Neutrophil itu ialah phagocyte, limfosit itu ialah sebenarnya sel T dan termasuk juga sel B. Okey, bila saya buat ujian darah sebelum disahkan leukemia tu, memang betul lah kalau nak katakan dapat kanser kan, apabila neutrophil tu tadi dalam bacaan yang sangat rendah, maksudnya phagocyte saya memang sangat sikit. Jadi macam mana saya nak menang kan? Maknanya macam mana nak sihat, betul? Lepas tu limfosit pun dalam keadaan yang rendah juga. So kalau kita punya sel-sel immunity dalam keadaan yang sedikit, pasti lemah. Pasti antibody pun dihasilkan sedikit. Jadi kita boleh ambil iktibar dekat sini. Bila kita nak menang dalam apa-apa juga penyakit, kita kena pastikan immune system kita ni mesti betul-betul berada di tahap yang optimum. Bukan terlalu kuat dan juga bukan lemah. Okey.
Saya share sebelum penutup ya, kita layan video sikit macam mana sel-sel imun kita bekerja. Kalau tadi saya cerita tu pun mungkin mungkinlah tak berapa nampak sangat ke kan apa yang saya cuba sampaikan. Mungkin kita tengok video akan lebih senang faham. Okay. Ini macam mana white blood cell dia attack parasite. Rasanya bila kita tengok video macam ni kita akan rasa sangat. Nah, habis. Sekejap je. Sekejap Ini je ke? Ya, dah cakap tadi. Okey, ini white blood cell kita attack parasite. Ini pula NK cell kita dia makan sel kanser. Dia akan keluarkan sejenis macam pipe, okey. Dia akan bagi macam racun kepada sel kanser tu untuk dimusnahkan. Ini pula macam mana kita punya immune system mengejar bakteria dan memusnahkan, menyingkirkan. Kalau kita boleh tengok macam ni kan, rasa-rasanya kita mesti nak support kita punya immune system gila-gila kan. Mesti kita rasa nak makan linzi lah banyak-banyak sebab kita dah tahu macam mana linzi tu boleh membantu kesihatan kita dari sudut immune system yang merangkumi sel-sel immunity tu tadi dan juga dari sudut menyihatkan hati kan. Jadi kalau organ yang terbesar dalam badan kita tadi, organ detox yang terbesar yang terpenting tadi kita boleh dapat balik fungsinya dan immune system kita juga dalam keadaan yang sangat mantap, sangat perkasa, maka insya-Allah kita boleh dapat balik kesihatan kita. Okey. Okey, setakat itu saja perkongsian saya pada malam ini. Minta maaf, rasanya tadi macam ada kurang, orang kata maknanya macam kurang lancar sedikit. Okey. Sekiranya ada apa-apa persoalan boleh ajukan. Ataupun saya serahkan kembali kepada MC lah. Terima kasih dan Aunty Lani. Ada yang nak tanya soalan ke? Hari ni macam kurang orang bertanya soalan. Selalunya dekat chat macam banyak. Tapi malam ni macam tak ada orang tanya. Mungkin faham atau tak fokus. Mungkin faham ataupun tak faham, tak tahu nak tanya apa. Tapi nanti kalau ada term-term yang tak faham atau yang tak clear boleh tanya offline.